hormat ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat, ya, Datuk Ngai Kuaham, YB Kula, Ngah Komeng dan juga YB Dr. Jayakumar daripada PSM. Kami mewakili ahli parlimen Pakatan Rakyat Negeri Perak mengadakan sidang akhbar pada pagi ini kerana pada hari ini, ya, 3 hari bulan November ini bertepatan sejumlah 1000 hari tarikh rampasan kuasa negeri Perak. Ya. Rampasan kuasa negeri Perak berlaku pada 5 hari bulan November. Jadi hari ini tepat 1000 hari Kerajaan Barisan Nasional haram mentadbir negeri Perak apabila mereka merampas Kerajaan Pakatan Rakyat. Jadi kita buat sidang akhbar pada pagi ini memperingati insiden tersebut, yang mana kita lihat bahawa Pakatan Rakyat dinafikan hak apabila Barisan Nasional menggunakan kaedah-kaedah tertentu merampas kerajaan pilihan rakyat. Jadi untuk itu kita lihat hari ini bahawa yang kita agungkan sistem demokrasi berparlimen, yang kita agungkan kebebasan rakyat tidak diikuti. Walaupun Barisan Nasional khususnya Presiden dan Perdana Menteri menyatakan rakyat didahulukan, tapi apa yang mereka buat adalah satu bentuk penganiayaan. Ia satu bentuk yang menunjukkan mereka tidak mengikuti dan menepati sistem demokrasi itu sendiri. Jadi kita mengingati balik 1000 hari apabila mereka rampas kuasa, perjalanan kerajaan yang ada hari ini tidak menepati apa yang sepatutnya. Sejak rampasan kuasa itu, Dewan Undangan Negeri Perak seolah-olah tidak berfungsi. Saudara lihat persidangan yang akhir pada bulan Ogos, 15 bulan Ogos, bulan puasa baru ni, persidangan hanya berjalan sepanjang 3 jam sahaja. Ya, tak melebihi 3 jam. Semata-mata untuk memenuhi syarat persidangan. Mesti bersidang sekali dalam masa 6 bulan. Jadi untuk itu kami 59 DUN Negeri Perak tidak mendapat ruang untuk menyatakan kehendak dan juga masalah rakyat. Jadi kita juga akan ada Dewan Undangan Negeri bersidang pada 23 hari bulan November akan datang. Kita pun tak tahu, agenda pun tidak diberi dan sebagainya. Jadi ini semuanya menunjukkan bahawa perjalanan kerajaan Barisan Nasional akibat perampasan kuasa itu, hak rakyat dirampas, demokrasi tidak dapat dijulang lagi, maka perjalanan kerajaan itu hari ini agak tongkang terbalik, agak bercelaru, tidak menepati tata susila, good governance dan the rule of law. Jadi untuk itulah kami daripada Pakatan Rakyat menyatakan bahawa hak rakyat negeri Perak dirampas. Maka di manakah kewibawaan Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib dan juga Zamri hari ini untuk menunjukkan mereka ini mendahulukan rakyat. Dia tidak mencerminkan. Jadi untuk itulah kami datang semata-mata nak beritahu demikian. Yang kedua, kita melihat bagaimana satu pengakuan yang dibuat oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki apabila dia menyatakan kes kita di Perak ni ada banyak kes, ya, tak kurang 6 kes, dan banyak kes tu semua Pakatan Rakyat kalah, ya, sama ada peringkat Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan, ya, kesemuanya kita kalah. Tapi apa yang merusingkan hari ini apabila mantan Ketua Hakim Negara pada 21 hari bulan September dia mengaku bahawa dia tidak ada campur tangan dalam menentukan hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan dan berapakah jumlahnya, empaneling the judges at Federal Court. Dia tidak ada langsung campur tangan. Yang ini terang-terang bertentangan dengan Akta Kehakiman Mahkamah, ya, Court of Judicature Act 1964. Jadi yang itu kita minta penjelasan dan kita hantar surat kepada Court of Appeal, tidak dapat diterima dengan alasan menyatakan bahawa Presiden Mahkamah Rayuan telah pun bersara. Jadi untuk itu kami pun tidak dapat penjelasan. Cuma nak nyatakan bekas Ketua Hakim Negara mengaku bahawa dia telah mengarahkan registrar kepada Mahkamah Rayuan untuk menentukan hanya seorang hakim, ya, untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi pada 11 hari bulan Mei 2009 yang memutuskan Pakatan Rakyat kembali sebagai kerajaan yang sah, yang itu diputuskan oleh seorang pendaftar, diakui oleh bekas Ketua Hakim Negara. Jadi persoalannya bertentangan dengan Court of Judicature Act. Macam mana? Section 38. Macam mana seorang pendaftar boleh menentukan seorang hakim, hanya seorang hakim, Datuk Ramli Ali, untuk mengenepikan.
kita nak minta, nak tahu ya, dia punya judgement dan sebagainya pun bermasalah. Sampai registrar pun kami tak tahu. Ya, kita minta penerangan makluman siapa dia registrar dan pegawai-pegawai yang menentukan hakim untuk menepikan keputusan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Jadi perkembangan yang baru ini kita mahu rakyat tahu bahawa ini sebenarnya bukanlah mengikut the rule of law. Dia tidak langsung mengikut akta-akta dan juga peraturan yang ada. Jadi 1000 hari ini kita nak nyatakan bahawa inilah jumlah tempoh bahawa Barisan Nasional tidak mengikut peraturan. Apa yang mereka katakan itu tidak dipotakan. Dan kita merasa cukup keliru dan rasa ngeri apabila Najib sendiri menyatakan dalam satu perhimpunan UMNO bahawa dia akan mempertahankan Putrajaya hatta sampai berkecai tulang dengan daging. He did that. He said that Barisan Nasional will defend Putrajaya at all costs. So dia telah pun mengkotakan apa dia kata di negeri Perak. Ya, dia menggunakan segala-gala jentera dan juga machinery kerajaan untuk merampas kuasa. So bermaknanya apa yang dia kata dia telah kotakan di negeri Perak. Iaitu yang cukup membimbangkan kita sebagai rakyat oleh kerana dia cukup menakutkan, mengerikan, and I think that is a threat for we Perakian dan juga Malaysian as a whole. Jadi untuk itulah kami ada di sini bagi mengenangkan peristiwa tersebut dengan rakan-rakan. Dan insya-Allah rakan-rakan saya akan bantu sedikit apakah menceritakan berkenaan dengan suasana 1000 itu. Kalau selalu ingat semalam MP daripada Hulu Selangor menyatakan kalau sekiranya dibubarkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, maka perlu diikut peraturan-peraturan tertentu. Maknanya kena ada caretaker government. Negara kita, ya, negara kita semenjak pilihan raya pertama sampailah yang ke-12. Apabila Parlimen dibubarkan, tidak pernah peraturan caretaker government diikuti sebagaimana negara Commonwealth yang lain. Jadi untuk itu kita menyokong penuh apa yang dinyatakan oleh ahli Parlimen Hulu Selangor semalam. Sekiranya apabila dibubarkan Parlimen, maka kena ada caretaker government comprising of the existing one and also bebas. Ya, jadi untuk itu kita mahu supaya apabila dibubarkan Parlimen, maka the caretaker government, independent government mestilah di-install ataupun institute so that dia tidak akan menyalahgunakan media, menyalahgunakan jentera kerajaan dan machinery yang lain. Itu saja. So I will have other of my colleagues untuk beritahu apakah yang kita nak highlight. Silakan. Ya, saya nak tambah tadi berkenaan dengan pengakuan Tun Jaki mengatakan beliau tidak bukannya orang yang melantik hakim-hakim panel hakim dalam kes-kes di negeri Perak dan mengikut kes Mahkamah Agong tahun 1988 di antara Bar Council Majlis Peguam Negara terhadap Tan Sri Abdul Hamid. Masa itu orang kedua dalam sistem kehakiman dalam krisis di mana Tun Saleh Abbas telah dipecat, telah diputuskan bahawa kalau hakim-hakim tidak di empanel, tidak kita kata dilantik oleh ketua hakim negara untuk mana-mana kita kata mahkamah tertinggi, keputusan itu tidak sah dan dianggap tidak ada keputusan. Dan mereka yang melantik satu panel hakim 5 orang iaitu Tan Sri Wan Sulaiman dan juga hakim-hakim lain, antara mereka diambil tindakan undang-undang melalui tribunal. 2 telah dipecat iaitu Tan Sri Wan Sulaiman dan George Sia, Hakim George Sia, dan 3 lain digantung kerja. Memandangkan penghakiman tersebut adalah wajar kita menganggap semua keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan yang tidak dilantik oleh Tun Jaki dan juga keputusan kita kata Court of Appeal yang bukan dilantik oleh President of the Court of Appeal yang seperti yang ataupun yang telah diperuntukkan dari bawah undang-undang kita, itu adalah tidak sah. Saya meminta Ketua Hakim Negara untuk dengan segera mengadakan panel-panel hakim baru untuk membuat keputusan sekali lagi untuk semua keputusan yang dianggap tidak sah atau yang tidak sah mengikut undang-undang. Itu pertama.
Jadi saya rasa adalah penting kita menghormati undang-undang. Mahkamah mesti menghormati undang-undang seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam tahun 1988. Kedua, saya nak rakyat tahu di Perak ni memang persidangan Dewan Undangan Negeri itu pun tidak sah kerana mengikut keputusan kes yang dibuat. Ada keraguan sama ada Zamri itu Menteri Besar sah kerana belum ada keputusan muktamad oleh keputusan Mahkamah Persekutuan, dan juga Speaker Barisan Nasional Datuk Ganesan bukan Speaker sah. Dan ini perlu kita kata tandingi untuk supaya semua yang kita lakukan itu sah di sisi undang-undang. Dan saya pun mahu rakyat tahu bahawa di negeri Perak, kalau di dalam persidangan polis senantiasa menguasai dewan, mengurumuni dewan, dan kita tidak ada kebebasan masuk keluar dalam dewan. Sungguh pun Dewan Undangan Negeri itu dewan perundangan yang tertinggi. Dan kedua, masa kita nak berucap, semua mic-mic kita ditutup. Jadi tak ada perbahasan. Jadi handset negeri Perak di bawah kerajaan yang haram Barisan Nasional tidak mencerminkan sebenarnya apa yang berlaku dalam dewan. Ini untuk rekod sejarah. Kerana dan media dikurung, tidak diberi kebenaran masuk ke dewan, dikurung dalam akuarium. Dan kita boleh nak lihat daripada gelas saja. Jadi kalau mic ditutup tak dengar. Dan juga di sana soalan-soalan yang kita tanya dalam Ogos 15 hari bulan sidang, lebih kurang 400 soalan dijawab. Hanya 10 soalan dijawab, kemudian dalam masa 2 jam, lebih kurang 2 jam lebih, dia ditangguhkan dengan segera. Ini menunjukkan Dewan Undangan Negeri itu tidak bersidang dengan baik. Dan saya hendak rakyat tahu bahawa kita tidak boleh percaya kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dengan kita kata slogan-slogan dia, dengan Zamri juga. Kerana dengan jelas mereka tidak menghormati undang-undang dan juga the will of the people, kehendak rakyat dalam pemilihan. Dan saya khawatir, saya nak dapat satu keyakinan daripada Datuk Seri Najib dan juga Menteri Pertahanan Zahid bahawa diadakan kumpulan watania ni di seluruh kawasan parlimen 222 seluruh negara ni. It's not a prelude to what they have done in Perak. Bukannya satu rancangan untuk rampas kuasa seperti yang berlaku di negeri Perak, di mana undang-undang langsung tidak dihormati. Saya nak dapat satu kepastian dan jaminan. Dan sekarang ni Datuk Seri Najib Tun Razak dan Zamri, dua-dua mereka ada di Mekah untuk melaksanakan haji mereka. Saya difahami saya belajar Islam daripada rakan-rakan saya dari PAS. Kalau nak dapat dosa diampuni, mesti bertaubat. Dan sampai hari ini mereka belum mohon maaf kepada rakyat negeri Perak dan rakyat Malaysia tentang tindakan yang berdosa mereka merampas kuasa di negeri Perak. Dan saya difahamkan kalau pergi Mekah 100 kali pun tak guna, dosa tak akan diampuni kalau tak bertaubat. Jadi saya mohon mereka apabila balik minta kita kata apologize ataupun minta maaf dengan rakyat dan mengaku mereka bersalah, baru Tuhan akan mengampuni dosa mereka. 1,000 hari, not a short time. It's a very long time. But I believe the state government of Perak, the present state of government, Perak has done good. Sure, they can call for elections immediately and ask the people of Perak to decide. To us, the seizure of power 1,000 days ago is the darkest chapter in the history of Perak. And I urge in the coming elections the Perakians to clean up the whole wrongdoings of this UMNO Barisan Nasional and install the right and legitimate government Pakatan Rakyat.
Just one more point. These 1,000 days, we see the not only power grab of the power. We see Barisan Nasional grabbing the land of the people. When they first immediately after coming to power, we have evidence that we have already spoken before. They wanted to give 35,000 acres of land to one company called Ramang Hydraulic Ting for Ting prospecting. After much protest after our campaign, they finally withdraw. But secretly now, they have approved another 68,503 acres of land, and many of out of which 60,000 was approved only for 375 ringgit per acre. And I've now got many complaints that the actual farmers who rare fish, rare prawns, we call plant vegetable, all have been grabbed and given to cronies. In fact, 60,000 in Perak, we have about 60,000 also. Those farmers, which they should have been legalizing, give it to the people who are actually planting, but instead to give to people who don't know how to fish, who don't know how to rear fish, who do not know how to plant vegetable, and give to crony, they only know how to sell. So we hope the people will reject such a government who is anti-rakyat. Thank you very much. Menyentuh kenaan dengan saranan Datuk Ngeh tadi bahawa sekarang ini Datuk Najib dan juga Datuk Yang Berhormat Dr. Zamri telah berada di Tanah Suci, ya, melaksanakan rukun Islam yang kelima, itu fardu haji. Jadi kita juga berdoa supaya mereka mendapat haji mabrur. Tapi biarlah supaya apa yang berlaku dekat negeri Perak sepanjang 1000 hari ini, kerana dia menyalahi semua peraturan, ya. Dia menyalahi peraturan-peraturan yang ada, sistem demokrasi, menyalahi perundangan, menyalahi syarak dan sebagainya. Maka kita mengesyorkan, saya mengunjurkan supaya mereka berdua mohon maaf kepada rakyat negeri Perak, ya, di atas kesalahan merampas kuasa, supaya kita perbaiki balik sistem demokrasi kita pulihkan. Mohon maaf kepada rakyat negeri Perak, mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa perkara rampasan kuasa ini tidak akan dibuat lagi, ya. Jadi untuk itu kesempatan semasa mereka berada di Mekah, kita mendoakan mereka dapat haji yang mabrur. Dan pada masa yang sama, mohon juga maaf kepada rakyat negeri Perak dan juga rakyat Malaysia. Amnya. Pihak Media Fast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Fast asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.